Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin siri yang ke-99, bab yang ke-76, bab ihtimalil adha, bab bersabar dengan sesuatu yang menyakitkan kita. Di sini para ulama mengatakan sakit itu ada dua kategori. Sakit secara fizikalnya, orang pukul, katak, sepak, terajang, sakit kita. Satu lagi dia panggil sakit dari sudut maknawi, iaitu kena torture, kena tekanan, orang kata kita macam-macam, itu dia panggil sakit. Tak ada sakit apa, tak luka, tak berdarah, tak bengkak, tapi membengkak dalam hati. Ini lebih berat lagi. Sakit dalam hati lebih berat daripada sakit fizikal. Karena itu kata di ahli syair, kalmul lisan anka min kalmis sinan. Luka yang disebabkan oleh lidah lebih tajam daripada luka kena tombak. Dua-dua tu sakit belaka, tapi sakit yang lidah ni lebih dahsyat. Maka dalam bab ini dia akan pergi kepada dua-dua pihak. Sama ada sakiti, kita disakiti dengan tubuh badan kita, ataupun kita disakiti dari sudut maknawi, dari sudut jiwa kita. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dia bawa kepada kita dua ayat, satu hadis. Mudah ya. Dua ayat, satu je hadis. Tak cakap banyak kali ini. Ayat yang pertama, qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang memaafkan, menahan amarahnya. Kalau kita nak marah, kita stop, kita boleh tahan satu-satu. Wal afin, dan memaafkan kesalahan orang lain. Dua, wallahu yuhibbul muhsinin. Ini tak ada terjemahan. Sesungguhnya Allah Ta'ala suka kepada orang muhsin ini. Apa dia muhsinin? Orang yang baik. Jadi Allah Ta'ala suka. Ayat ini sudah ada dalam bab 75 tu. Muka surat 459, terjemahan dia penuh di sana. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, nafsu marah dia, dan memaafkan kesalahan orang lain, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang muhsinin, orang yang melakukan kebaikan. Surah Ali Imran ayat 134. Jadi alhamdulillah, ayat ini telah kita bincang panjang dalam siri yang lepas. Dua sifat ini perlu ada. Yang pertama, kita tahan marah. Kita boleh nak marah, kita tahan. Itu orang hebat. Ada satu kategori lagi, tak boleh nak marah, sebab memang kita takut dengan dia. Itu orang sabar je lah. Kita tak boleh kata tajuk ni. Sebab orang yang boleh menahan marah, maknanya kita boleh nak marah, kita boleh je lawan orang tu, tapi kita tak nak. Maka dia duduk dalam kategori ni, muhsinin. Gini, bila orang kena pada kita, kita boleh lawan dia, tapi kita tak nak. Kita kata kita tak nak panjangkan cerita, habis dekat ni je. Ada orang kena kita, memang kita tak boleh lawan dia.
Kalau lawan dia patah 3 kita, patah 4. Kita kata kita sabarlah, sabar di atas kesusahan yang dia buat. Apa ni kejahatan yang dia lakukan. Yang kedua, al-afin, memaafkan kesalahan orang. Orang buat salah kepada kita, kita maaf. Mudah-mudahan dia insaf satu hari nanti. Itu je harapan. Habis kenapa kau maaf? Kau boleh je lawan. Allah Ta'ala menganjurkan supaya kita memaafkan orang. Kita kata mudah-mudahan Allah Ta'ala maafkan kesalahan kita. Kata di sebahagian ulama, di antara benda pelik, bila kita berdosa, kita minta Allah ampunkan dosa kita. Ya Allah, ampunlah dosa aku bersalah ya Rabbi, hamba-Mu ni lemah. Tapi waktu orang buat salah kita, enggak, aku tak akan maaf sampai mati. Les. Kita dengan Allah, kita nak suruh Allah maaf. Kita dengan orang, kita tak nak maaf. Kita kata, ini tidak seimbang sikap macam ni. Maka Allah letak di sini al-kazimin al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbu al-muhsinin. Kalau kita nak dapat darjat ni, inilah sifat kita insya-Allah. Ayat yang kedua sama juga, telah dibincangkan dalam bab yang lepas juga. Sekali lagi dibawa ke sini Imam Nawawi, wala man sabara wa ghafar inna dzalika lamin azmil umur. Tetapi sesiapa yang bersabar dan memaafkan. Kita sabar, kita maaf. Inilah yang boleh. Tadi tahan marah, kau ni sabar lebih kurang ya. Tapi sabar ni dua kategori, sama ada kita memang tak mampu nak marah ataupun kita menahan marah. Sabar. Wa ghafar, memaafkan kesalahan orang. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Lamin azmil umur, orang yang punya keazaman yang tinggi. Dalam satu makalah yang saya terjemah, nama dia dia panggil akhlaqul kibar. Akhlak orang yang berjiwa besar. Masya Allah. Yang kita penting akhlak orang berjiwa besar tadi apabila sampai kepada bab 77 nanti insya-Allah. Jadi makalah ini ada, tuan-tuan boleh baca dalam blog abuanasmadani.com ataupun .blogspot. Kita boleh baca terjemahan ini, tajuk dia menarik, akhlaqul kibar. Bagaimana akhlak orang yang berjiwa besar. Allahu Akbar. Dia tak marah. Dia boleh menahan marah, dia boleh sabar, boleh lupa kejahatan orang buat kepada dia. Yang kita jadi orang yang jiwa kecil, dia mudah lupa kebaikan orang tapi sangat-sangat mengingati kesalahan orang. Tanda pelajar. Tanda orang berjiwa kecil, iaitulah orang yang melupai kebaikan orang tapi mengingati keburukan ataupun kesalahan orang. Orang ni buat baik dengan dia sepanjang tahun, 10 tahun dia buat baik. Tiba-tiba satu hari tersalah cakap, dia ulang juga yang salah sekali. Kenapa? Kenapa kamu tak ulang yang 10 tahun kebaikan yang dibuat? Diulang yang salah sekali. Inilah yang kita kata manusia yang jiwa kecil. Kita tak nak, kita nak lamin azmil umur, nak menjadi manusia berjiwa besar. Kesalahan yang sedikit tenggelam dalam kebaikan yang banyak. Itu dia kata, kesalahan yang sedikit tenggelam dalam kebaikan yang banyak. Jadi jangan besarlah benda yang sedikit itu. Kita ambil yang banyak, yang baik itu, kenapa nak besarkan yang sedikit? Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW berpesan kepada suami, la yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Nabi kata, kamu jangan maki, cerca, mengeji isteri kamu. Kalau kamu tak suka satu perangai, banyak lagi yang kamu suka. Jadi kita ambil yang banyak, kenapa nak ambil yang sedikit? Baik, dalam hadis ini Al-Imam Nawawi mengatakan wafil babi. Tengok penterjemah tak tulis ni. Wafil babi al-ahadisus sabiqatu fil babi qablahu. Dalam bab ini banyak hadis-hadis yang telah saya sebut dalam bab sebelumnya, bab 75, lebih kurang sama ya. Cuma di sini dia fokus kepada tajuk bab ihtimalil adza. Kita kena sabar menghadapi kerenah orang. Tengok hadis yang dibawa. Hadis nombor 614
48. 648. Madza qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya faqala la in kunta kama qulta faka'annama tusiffuhumul malla wa la yazalu ma'aka minallahi ta'ala zahirun alaihim ma dumta ala dhalik. Rawahu Muslim. Maksud dia daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata ada seorang laki-laki mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu dengan ni. Sahabat ini mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kerana anak beranak dia. Wahai Rasulullah, saya mempunyai beberapa orang saudara, anak beranak, kaum kerabat. Saya sentiasa menghubungkan tali silaturahim dengan mereka. Saya pergi ziarah mereka, pergi tanya khabar mereka, wa yaqta'uni, tetapi mereka memutuskan hubungan dengan saya. Saya pergi, mereka tak datang. Saya tanya khabar, mereka buat dak ya. Ini bahaya juga ni. Mana orang tak peduli dengan dia, yaqta' maknanya putuskan hubungan. Dan saya berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka buat jahat pada saya. Saya puji mereka, ziarah, oh dia ada hentam kita, macam-macam dia kata kat kita. Apa Nabi jawab? Ada lagi. Wa ahlumu anhum, saya sentiasa ramah kepada mereka, tetapi mereka tidak tahu diri. Yajhaluna alayya, buat tak tahu dengan saya. Tak tahu diri maknanya buat tak peduli dengan saya. Mana kalau kita cakap tadi ada sengih paling lain ya. Kalau kita masuk dalam grup kita jamput sekali-sekala tak ada siapa peduli. Abaikan terus. Oh, sudah. 3 pengaduan yang dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, la in kunta kama qulta, seandainya benar seperti apa yang kamu katakan, kalau betul apa yang kamu katakan, maka seakan-akan kamu menyuapkan abu panas kepada mereka, seolah-olah sombak dalam kepala, dalam mulut mereka tu abu panas. Sebab apa? Bila kita buat baik, mereka jadi tak selesa. Itu maksud. Dan kamu sentiasa disertai pertolongan di sisi Allah Azza wa Jalla dalam menghadapi mereka jika kamu tetap berbuat demikian. Nabi SAW ajar kepada sahabat ini, mu jangan bimbang, teruskanlah agenda baik kamu. Orang peduli ke tak peduli, jangan. Sebab apa? Sebab kita tahu yang kita buat ni benda baik. Kita buat kerana Allah Azza wa Jalla, lillahi ta'ala, semata-mata nak hubungi silaturahim, nak rapatkan persaudaraan, nak supaya tidak putus anak beranak. Tapi mereka benci dengan kita, kita kata biarlah. Cuma sebagai manusia biasa, tanda ni pelajar, sebagai manusia, hadis ni dalam Muslim, sebagai manusia biasa kita juga bila orang benci dengan kita, kita kena muhasabah. Kita kena muhasabah. Saya buat baik dengan orang, selalu ziarah dia, tapi kita tak pernah biar muhasabah. Kita pergi ziarah waktu tak sesuai. Kita pergi ziarah, biasanya kita pergi waktu zuhur, orang tengah duduk atas hidangan, tiba-tiba assalamualaikum, ayah mari pula dah. Kita tak cadar, tak siap untuk dia. Kita pergi ziarah waktu orang duduk rehat, tengah malam mari. Waktu kita mari pula kita busy, masuk sampai ke dapur, sampai ke lah. Dia ada adab dia, ada peraturan, maka kita kena siasat. Kenapa orang tak suka dengan aku? Kenapa orang benci dengan aku? Kadang-kadang kita ni bukan sebab orang ni, bukan semua orang benci dengan orang miskin. Tapi ada kalanya dia mari, dia tak mandi, dengan baju busuknya, dengan macam-macam pelik. Masuk dalam rumah segak bau ketiak dia tu sampai ke dapur. Jadi orang tak suka juga macam ni.
Maka bila orang tak suka, kita buat baik orang tak suka, kita kena ada muhasabah. Kenapa orang tak suka? Ni ada setengah orang ni suka buat baik, tapi suka tular-tularkan kebaikan dia. Nak pergi bagi satu benda tu bawa dengan kamera, bawa ni, jadi menimbulkan kegelisahan kepada orang lain. Itu juga satu perkara yang tidak baik. Maka kalau kita betul-betul ikhlas, SOP ziarah menziarahi, tolong menolong kita patuhi, tiba-tiba orang benci dengan kita, itu bukan salah kita, salah dia. Maka di saat itu Nabi kata apa? Wala yazalu ma'aka minallahi ta'ala zahirun alaihim. Allah bantu kamu. Satu hari mereka akan sedar apa yang mereka buat. Satu hari mereka akan sedar, mereka akan insaf dengan keburukan kerenah yang mereka buat. Sebab bukan semua benda yang dia buat tu betul, kan? Kita pun kalau orang buat baik dengan kita, baik dengan kita, lama-lama kita sedar juga, tak pernah sabar aku ni. Tak. Orang bagi buah limau kita, tak tepi tu. Tapi Tuhan tak ada, makan juga. Dah, ini masalah. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah kita bab yang ke-76. Kita berpindah kepada bab 77. Babul ghadabi idzan tuhikat hurumatus syar'i wal intisar li dinillahi ta'ala. Ini menarik. Bab 78 ni babul ghadab. Al-ghadab, kita marah bila? Idzan tuhikat hurumatus syar'i, apabila orang mencabur ataupun melanggari kemuliaan hukum syarak. Ingat boleh. Kita duduk diam-diam tengah cakap, tiba-tiba orang hina Islam, menghina agama kita, buat main-main dengan sunnah Nabi. Ketika itu wajib kita marah. Tak berkata, astagfirullah, saya ni orang lembut, orang tak marah dengan orang. Kalau orang hina kita, kita tak marah, tak apa. Orang hina agama kita tak marah, itu orang bodoh nama lah kita, orang penakut. Kalau orang kampung Kelantan dia orang tak pup lah gitu. Maknanya orang hina agama diam, leis. Di saat agama kamu dihina, kalau kamu diam, fabatnul ardi khairum min zahriha, masuk dalam perut bumi lebih baik daripada awak dia ada di atas bumi. Maknanya mati baik pada hidup lah, gitu maksud dia. Walintisali dinillah, dan kelebih bab kewajipan kita membela, membantu untuk menegakkan agama Allah di atas muka bumi. Ini dua bab. Yang pertama, jangan diam di saat agama dihina. Yang kedua, wajib berjuang untuk menegakkan agama Allah. Kata di para ulama, Allah tak tanya kita di akhirat, kamu berjuang dulu berjaya ke tak berjaya? Tuhan tak tanya. Tapi kita mungkin akan dipersoalkan, kamu berjuang ke tidak untuk membela agama Allah? Kita akan ditanya. Kita berjuang, kita berdakwah, orang tak ikut, itu cerita lain. Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, ada yang pengikut dia berapa orang saja. Allah tak persoalkan tentang berapa orang, itu kuasa Allah beri hidayah, taufik kepada orang. Tetapi Allah persoalkan kita kalau kita tidak berjuang. Ini bab kita. Maka para jemaah sekalian, kerana itu sifat marah, sifat yang tak baik, dia termasuk dalam 10 sifat mazmumah yang kita bincang dalam kitab kita, penawar bagi hati, 10 sifat. Para ulama kata sifat marah ni tak boleh dibuang, tapi mesti diuruskan dan dikontrol dan dikawal. Kalau sifat marah tak ada, kita tak jadi orang lah, jadi dongki. Dongki ni binatang yang bodoh, yang baik, yang tak marah. Budak-budak boleh main pulah telinga dia, lompat atas belakang dia, tak ada, sengih gitu ya dongki. Pernah tengok dongki? Kau tengok dalam TV kartun. Dongki jarang ada kat sini. Negeri Arab memang banyak dongki. Budak-budak main macam main basikal, naik pulah telinga gitu. Tak cerita. Pasal tu dongki ni tak boleh makan. Binatang bodoh. Kalau kita makan, hok tak makan dongki ni pun tak mudah dah kita tak apa jadi. Ya. Kalau makan dongki pula habis. Ini masalah kita. Maka kalau langsung tak marah, kita jadi dongki. Marah sangat,
kita kebingungan, tak ada benda marah belakang lah, tak boleh. Jadi kita kena ada tempat kita kena marah, ada tempat tak boleh marah. Sebagaimana yang masyhur daripada Imam Al-Ghazali, dia kata marah di tempat yang tak patut marah itu nama orang bodoh, tak marah di tempat yang sepatut marah itu orang penakut. Kita jangan jadi penakut, jangan jadi bodoh. Maka yang penting kemarahan kita bukan kerana kita, tapi kita marah kerana Allah. Itu baru betul. Baik, kita pergi pada ayat yang pertama dalam bab ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Surah Al-Hajj ayat 30. Dan sesiapa mengagungkan, menghormati, membesarkan perkara yang terhormat di sisi Allah Azza wa Jalla, hormat, dia panggil hormat ni perkara yang dihormati, jangan dilanggari, ataupun dia panggil syiar agama Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah, satu. Wa may yu'azzim hurumat, benda-benda yang Tuhan larang kita besarkan, maknanya jangan langgar. Jangan langgar. Maka itu lebih baik baginya. Di situ hanya dalam ayat ini Allah Ta'ala cerita kepada kita, siapa dia yang tidak melakukan maksiat, siapa yang tidak melanggar segala benda yang mungkar, yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa kamu tak langgar? Sebab mengagungkan Allah dalam jiwa kita, kita tak buat. Orang lain ambil belakang tu, scam tu, scam cepat kaya, cepat miskin. Kenapa kau tak ambil? Kau tak nak masa depan yang cemerlang ke? Kan? Orang duk jual tu jual ni, kita pun tak ambil sebab tak patuh syariah. Tidak ada panel syariah yang meluluskan jual beli ni halal. Kita kata saya tak nak ambil. Les wa man yu'azzim hurumatillah, segala mengagungkan benda-benda Allah Ta'ala haram, kita tak mula buat. Maka ini orang yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini setengah orang ni jangan main. Satu lagi ayat yang sama dengan ni, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, itu tanda hatinya bertakwa. Di antara syiar agama Allah apa dia? Azan. Kita kena jaga azan, jangan tak jaga. Pasal itulah anak berasa sedih apabila ada surau masjid, bila kita kuliah lama sikit, tak payah azan lah, kau mak terus lah. Azan tu syiar. Apalagi syiar agama Allah Ta'ala, pergi ke masjid, makmurkan masjid, salatul jamaah, ada syiar. Banyak lagi dah syiar. Mana yang penting kita mengagungkan syiar Allah, ataupun kita mengagungkan larangan Allah, makna jangan dilanggari. Itu tandanya kebaikan. Allahu Akbar. Tapi kita kena ingat, siapa dia langgar, kita benci orang tu dengan sebab apa? Sebab dia langgar perintah Allah. Contohnya kita sebutlah Pok Dogo ni suka buat maksiat, zina, macam-macam. Kita benci kepada dia sebab apa? Sebab maksiat yang dia buat. Tapi dia atas nama orang Islam, kita tak benci. Kita benci perangai dia. Kita kena asingkan. Sebab itu para jemaah sekalian, dalam hadis 40 yang kelima, dalam bab larangan melakukan perkara-perkara ihdas fi din, larangan melakukan perkara bid'ah dalam agama, kita kena asingkan di antara membid'ahkan orang, mengkafirkan orang dengan menjelaskan ini perbuatan ini boleh membawa kepada kafir, perbuatan ini membawa kepada bid'ah dan mungkar. Kita asing. Orang yang bagi tahu jangan kata dia ni suka dia cuma bagi tahu benda ni tak baik, benda ni boleh membawa kepada kekufuran, bukan makna mengkafirkan orang. Itu baik. Baik para jemaah sekalian, kita pergi pada ayat yang kedua dalam bab ini. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Maksudnya jika kamu menolong agama Allah, makna kita berjuang. Agama Allah ni tak nak tahu apa Tuhan jaga, tapi Allah suruh kita bekerja. Allah suruh kita buat kerja, berjuang, sebab dia nak bagi pahala kepada kita, nak bagi kemenangan kepada kita. Maka itu dipanggil syarat. Menolong agama aku, yang surkum,
Allah Ta'ala akan tolong kita. Kita nak suruh Tuhan bantu kita, kita tolong agama Allah, berjuang, bekerja. Wa yusabbit aqdamakum, dan meneguhkan kedudukanmu. Ayat ini dalam surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat yang ke-7. Tanda para pelajar, ayat ini Allah SWT menggalakkan orang mukmin supaya membela agama Islam. Dengan kita berdakwah, dengan kita buat kerja, dengan kita berusaha sampai kita menang. Kalau ada peperangan, kita lawan. Cuma timbul sedikit tentang wa yusabbit. Ini ilmu apa? Dia panggil ilmu tadabbur Quran. Ilmu tadabbur Quran. Sebab apa? Kenapa yusabbit? Yansur yusabbit. Kalau kita nak kira, sekiranya kamu menolong agama Allah Ta'ala, kamu tetap pendirian atas agama, yang surkum, Allah Ta'ala bantu kamu. Tapi dalam ayat ini Tuhan kata, mu tolong agama Allah, Allah tolong kamu, dan Allah Ta'ala berikan sabat kepada kamu. Kenapa? Maka di sini kata di para ulama, bila kita berjuang atas landasan agama Allah, kita dapat kemenangan, insya-Allah. Kata belaka, kita menang. Islam dapat ditegakkan dalam negara kita. Kita kena ingat, bila kita menang, kita akan senang. Kalau zaman dulu kita pergi berperang, dapat ghanimah, dapat harta, tawanan, dapat hamba, dapat ni. Kalau zaman kita hari ini, kita menang, kita dapat jawatan. Boleh jadi ketua, boleh jadi menteri, boleh jadi. Maka di sinilah bermulanya medan ujian. Waktu susah dulu, sama-sama tak ada piah, tak ada apa ni, tem biskut. Nah, boleh lagi, masing-masing istiqamah. Tapi bila sudah menang, disitulah timbulnya ujian. Mu istiqamah ke tidak? Landasan perjuangan kita nak menegakkan Islam masih terus, ataupun dah lupa, kereta besar, pegawai besar, gaji besar, di mana perjuangan? Maka di sini, kalau orang berjuang dengan ikhlas, setelah mereka mendapat kemenangan, Allah kata usabbit, Tuhan akan tetapkan pendirian dia tidak akan berubah, walaupun dia sudah mendapat menjadi jawatan khalifah, jawatan menteri, dapat ghanimah yang banyak, kita tidak akan berubah. Sebab itulah para sahabat zuhud dia tak berubah. Bahkan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, Umar bin Abdul Aziz ini masyhur dengan seorang yang hebat, bangsawan, menantu khalifah, kaya raya. Bila dia naik jawatan jadi khalifah Umar, bertukar 360 darjah. Sop yutan. Umar bertukar menjadi seorang khalifah, al-khalifatuz zahid, khalifah yang zahid. Terkejut orang, Umar, dulu kamu hebat, kuda kamu berhias, begini-gini comel. Waktu itu boleh jadi khalifah. Sekarang ini jadi khalifah patut lagi cantik lah. Bila jadi khalifah, bertukar pula jadi zuhud, les. Tengok, ini yusabbit aqdamakum. Kata Umar radhiyallahu anhu, dia kata apa? Waktu aku di bawah, aku tengok ke atas. Waktu aku jadi pembantu, aku nak jadi pegawai. Waktu jadi menteri, aku nak jadi khalifah. Naik. Waktu aku muda, aku nak jadi menantu khalifah, dapat kahwin. Bila aku jadi khalifah, aku nak apa lagi atas dunia ini? Sudah tidak ada lagi. Maka nafsu aku masih lagi tak kenyang. Ketika itulah an-nafsu tawaqah, nafsu aku bercita-cita nak syurga. Maka aku tinggalkan dunia ini, aku menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil an-nafsu tawaqah. Pelajar-pelajar ni kena baca buku. Dia panggil al-baraqah at-tawaqah. Satu program kitab kecil yang ditulis oleh Syekh Salah Al-Khalidi, memang motivasi kepada pelajar-pelajar, patut dibaca, dijadikan kajian, ulang kaji, insya-Allah. Itu dipanggil jiwa manusia. Mana dalam ayat ini Tuhan kata, kalau kamu berjuang ikhlas, Allah Ta'ala akan sabatkan kamu
Apa berubah keadaan pun dia tak berubah, watak dia sama sebab Allah Ta'ala tolong. Kalau tidak, jangan main. Tak usah kata apa, bukan jadi orang besar pun, baru jadi selebriti sikit lah. Dulu kalau nak pergi kuliah, orang surau call, jawab, WhatsApp, jawab. Bila dah jadi selebriti, sorry, tuan hubungi PA saya. Berubah dah. Itu baru selebriti. Masya Allah tabarak. Baik, kita jangan bincang orang, kita bincang kita. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada hadis dalam bab ini. Makin kita bincang, makin menarik, kan? Hadis ini dalam ayat ini dalam surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata di Imam An-Nawawi, wa fil babi haditsu Aisyah as-sabiq babul af. Dalam bab ini hadis Aisyah yang lepas. Kita tak ulang baliklah, saya terus pergi kepada hadis yang ada dalam bab ini. Hadis 649. Tengok kitab. Wa an Abi Mas'udin Uqbah bin Amri al-Badri radhiyallahu anhu qala Jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqal inni la ata'akhkharu an salati as-subhi min ajli fulan mimma yutilu bina fama ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'izatin qattu ashadda mimma ghadiba yawma idzin faqal ya ayyuhan nas inna minkum munafirin fa ayyukum amman nas falyujiz fa inna min waraikumul kabir was saghir wa zal hajati muttafaqun alaih. Daripada Abu Mas'ud, nama dia Uqbah bin Amr al-Badri radhiyallahu anhu. Dia berkata, seorang lelaki datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu. Dia kata, ya Rasulullah, saya terpaksa melambatkan diri pergi solat subuh berjamaah. Saya pergi lambat. Kenapa? Kerana si fulan imam ni memanjangkan bacaan solatnya ketika mengimami kami. Solat subuh dia baca surah Baqarah. Jadi aku dengar bunyi dekat-dekat nak habis surah baru aku pergi. Panjang sangat. Saya ni sakit kaki contohnya, macam-macam lah alasan, panjang sangat. Kata di rawi Abu Mas'ud kata apa? Saya belum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam marah ketika memberi nasihat melebihi saat itu. Nabi naik mimbar marah. Nabi kata apa? Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Nabi tak sebut nama imam tadi. Ini satu cara. Kita jangan sebut nama orang, kita sebut kesalahan. Manusia, sesungguhnya ada di antara kamu semua yang membuat orang lain lari daripada agama ni. Orang tak suka dengan solat, tak suka dengan sunnah Nabi. Siapa saja di antara kamu semua yang menjadi imam, hendaklah memendekkan bacaan, kerana di belakangnya ada orang tua yang tak larat berdiri, ada anak kecil, dan ada orang yang mempunyai keperluan lain. Dia nak pergi lain, tiba-tiba kita tak 2 juzuk, penat dia. Hadis ini dalam muttafaqun alaih. Maknanya kalau kita tarawih tak ada masalah, kita bagi tahu solat di masjid ini 20 rakaat 1 juzuk. Kita ada kerja, kita cari surau hok 8 rakaat wal asri dengan inna ataina, sila. Jangan mari sini. Kita tahu. Maknanya jangan. Kalau setakat 1 muka 2 muka itu tak panjang, 1 juzuk 2 juzuk tu baru panjang. Nah, ini dia panggil. Nabi kita dalam hadis ni menunjukkan bahawa Nabi kita marah apabila orang buat salah tentang agama. Tentang agama. Tadi dalam khutbah jemaah saya tadi, sebab anak duk perhati tengok dekat nak azan, pintu pagar dah nak tutup, masih lagi ada yang mari lambat. Waktu masjid kena lockdown, kena tutup oleh PKP, dia ada sibuk. Apa masjid tu? Waktu orang buka dia lambat mari. Jadi patutlah kita marah. Sebab apa? Kerana menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya orang mari awal,
Kan sekarang ni ada pendaftaran, ada cek suhu, polis yang jaga, pegawai-pegawai masjid yang kita lantik, volunteer kita. Kesian mereka ni nak pahala penuh, kalau tidak orang duduk ketebah dia duduk main tulis nama orang lah. Maka ini perbuatan yang tidak baik. Ingat para jemaah sekalian. Jadi Nabi kita larang di sini daripada kita buat benda-benda yang boleh menyusahkan orang lain. Jangan. Maka kalau siapa jadi imam kena pendek-pendekkan, jangan pula wal asri semua tak ada pula orang nak pergi sembahyang. Kita kena letaklah satu muka, dua muka, setengah muka, tengok keadaan kan, ayat-ayat yang munasabah. Baiklah para jemaah sekalian, hadis yang kedua nombor 650, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin wa qad sartartu sahwatan li biqiramin fihi tamathil falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatakahu wa talawwana wajhuhu wa qala ya Aisyah ashaddun nasi azaban 'inda Allah yaumal qiyamah alladhi yudahuna bi khalqillah, muttafaqun alaih. Maksud dia daripada Aisyah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali daripada musafir. Nabi kita pergi musafir, lepas tu dia balik ke rumah. Sedang aku menutupi rak tempat barang-barang. Rumah Aisyah tu ada, dia panggil dalam bahasa Arab kata apa tadi? Sahwah. Sahwah ni macam ada lubang kat dinding, macam rak tempat kita letak barang. Pintu pun tak ada. Aisyah tudung dengan kain je. Allahu Akbar. Zuhudnya hidup mereka. Sedang aku menutupi rak tempat barang-barang dengan kain nipis. Tengok nota di bawah dia kata apa? Bi, dalam ayat ni kata bi qiram, qaf, bi qiram. Qiram bermakna tirai nipis. Ada juga yang mengatakan bahawa maknanya adalah wool, bulu binatang untuk dibuat kain. Tebal yang memiliki beragam warna, macam-macam warna. Ada pula yang mengatakan bahawa qiram adalah kain nipis di sebalik kain tebal. Jadi macam-macam. Yang pentingnya dalam di kain itu ada gambar. Ada gambar-gambar lah. Yang ada gambarnya, itu yang kita naknya, ada gambar. Maka ketika melihat gambar itu, tengok di kain itu ada gambar. Gambar benda bernyawa. Kalau gambar pokok-pokok, bunga tak masalah. Gambar makhluk bernyawa. Bila Rasulullah SAW tengok, langsung mengoyakkan. Nabi kita tarik kain lansir tadi, Allah tirai, dan berubah raut muka Nabi, merah muka. La haula wala quwata illa billah. Marah. Walau hanya Nabi baru balik musafir. Kalau tengok isteri baru mari duk sambut kita, patutnya tak marah lagi lah. Kerana Allah, Nabi kita marah. Lantas Nabi kita bersabda, wahai Aisyah, manusia yang paling berat seksa di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang membuat sesuatu yang menyamai penciptaan Allah. Ini ingat. Dia buat apa? Dia buat gambar-gambar, patung-patung ni, gambar-gambar lukisan ni. Itu masalah. Jadi kita hari ni kalau nak main gambar agak banyaklah gambar, kan? Tadi ada orang tanya, dia kata ada orang duk siar gambar-gambar lama-lama dia di Facebook. Gambar mak dia hak mati tak utuh aurat pun dia siar. Dia kata ada ustaz kata ini bayangan gambar je. Bayangan tak bayangan pun aurat tu nampak. Kan? Kalau tengok gambar orang perempuan, tak celek putih mata juga. Kata ni bayangan. Maka kita kata ini masalah yang timbul. Jangan duk letak benda-benda walaupun bayangan yang menampakkan aurat orang dan sebagainya. Khilaf tu ada khilaf, tapi tak usah duduk cari benda khilaf lah. Benda sudah mati, buat apa kita duduk sibuk-sibuk? Kita sembunyikan benda yang ada. Nabi marah. Maka dalam hadis ini para jemaah sekalian, Nabi marah sebab perbuatan itu menyalahi kaedah syarak. Ingatlah. Yang kedua, tanda pelajar. Yajibu 'alal rajul,
suami bapa mesti bertindak ke atas orang di bawah jagaan dia. Kita tengok anak-anak kita duk main gambar-gambar yang pelik-pelik, isteri kita ke tak aurat, wajib bapa suami kena marah. Kalau tidak dia jadi suami dayus. Orang dayus ni tak masuk syurga, wala'iyazubillah. Baiklah, kita pergi pada hadis yang ketiga. Wa anha an Aisyah lagi, anna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'atil makhzumiyah allati saraqat. Faqalu man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu man yajtari'u alaihi illa Usamah bin Zaid, hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fakallamahu Usamah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atashfa'u fi haddin min hududillah ta'ala. Thumma qala fakhtataba. Thumma qala innama ahlaka man qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif tarakuh wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu 'alaihi al-hadd wa aymullah law anna Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'tu yadaha, muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahawa orang-orang Quraisy pernah menghadapi persoalan yang menggelisahkan. Sebab apa? Iaitu tentang seorang wanita suku Makhzumi yang mencuri. Bani Makhzum ni bani bangsawan, tapi wanita ia mencuri. Hukum mencuri potong tangan. Itu hukum syarak. Lalu mereka berkata, siapakah yang berani pergi berunding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengurangkan hukuman ini? Jangan potong tangan, nak unta kita bayar, tapi potong tangan jangan. Sebahagian yang lain berkata, tidak ada orang berani menghadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Usamah bin Zaid, cucu angkat dia, cucu kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bercakap dengan Usamah. Usamah ni budak. Usamah pun menyampaikan masalah tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, qama fakhtataba. Nabi kita bangun berkhutbah di masjid. Nabi kata apa? Apakah kamu minta meringan atas pelanggaran terhadap aturan Allah? Kamu berani minta nak langgar hukuman hudud? Kemudian baginda berdiri menyampaikan khutbah lalu bersabda, orang-orang sebelum kamu semua menjadi binasa kerana apabila ada orang yang terhormat bangsawan di kalangan mereka mencuri, mereka membiarkannya, dan apabila ada orang bawahan dari kalangan mereka mencuri, mereka menegakkan saksi hukum potong tangan. Hak besar-besar lepas, hak kecil kena. Macam kita sekarang ni, hak curi juta-juta beres, silap teknikal. Hak curi kedai sabun, pamper anak, ni kena penjara. Nah, jangan. Demi Allah, Nabi bersumpah, seandainya Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa dia Fatimah? Anak dia sendiri mencuri, andai je Nabi buat bandingan. Kalau Fatimah mencuri aku potong, Makhzumiyah, oh mari sini. Lagi kita potong. Mana Fatimah pun kena, orang lain jangan cakap. Itulah maksud hadis ni. Para jemaah sekalian, maksudnya Nabi kita marah apabila ada orang mencabar kedudukan undang-undang Allah. Semalam bila berlaku sejarah mahkamah membatalkan undang-undang liwat di negeri di Malaysia ni, mengatakan itu satu jenayah, dia batal sebab bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Gembiralah apa-apa LGBT ni. Hak gembira tu, hak nak main liwat, nak main jantan sama jantan ni, setengah tu mengaku Islam. Kita kata la haula wala quwata illa billah, bala dunia. Mengaku Islam tapi benci pada undang-undang Islam. Apa makhluk lagu ni? Ini berat kita. Maka menjadi kewajipan kepada kita mempertahankan undang-undang Islam. Walaupun kalah di sudut mahkamah, tapi kita kena mempertahankan dari sudut apa saja perundangan yang kita ada. Sebab itu saya dengar forum yang dianjurkan oleh Persatuan Ulama menarik. Dia kata
Oleh kerana negara kita ni mengamalkan sistem macam ni, demokrasi, jadi pihak yang bertanggungjawab, ahli-ahli politik yang ada kuasa, ubahlah apa tu ni supaya selaras dalam undang-undang yang ada ruh dalam undang-undang syariat itu dimasukkan dalam undang-undang perlembagaan, undang-undang sivil. Jadi kita kata betul lah, nak tukar semua sekali tak tertukar dah. RUU pun jadi bahan mainan, cercaan, bukan pakat doa suruh jadi, pakat nak orang panggil perli supaya tak jadi. Subhanallah. Yang perli itu siapa? Anak orang Islam juga. La haula wala quwata illa billah. Inilah bala akhir zaman. Lama sangat dah kita duduk dakap undang-undang penjajah. Akhir sekali undang-undang Islam dipermain-mainkan oleh anak orang Islam sendiri. Kalau orang-orang yang bukan Islam bermain, kita kata biar mereka dari Islam. Tapi kalau anak orang Islam bermain, kita kata ini min ajaibid dunia. Orang kata dunia ini, benda ajaib dalam dunia ini ada berapa? 7. Saya kata ini yang ke-8. Anak orang Islam menghina undang-undang Islam. Ini yang ke-8. Benda ajaib dalam dunia. Tambah. Kita minta ahli sejarah tambah satu lagi. Benda ajaib dalam dunia. Wallahi. Baiklah. Hadis kita yang terakhir 652, wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fil qiblati fashaqqa dhalika alaihi hatta ru'ya fi wajhihi faqama fahakkahu bi yadihi sallallahu alaihi wasallam faqala inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbah wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah fala yabzuqanna ahadukum qibala al-qiblati walakin an yasari aw tahta qadamihi thumma akhadha tarafa ridaihi fabasuqa fihi thumma radda ba'dahu ala ba'din faqala aw yaf'alu hakadha muttafaqun alaih. Daripada Anas, dia berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kahak di arah kiblat. Mana depan masjid ni arah kiblat, ada orang meludah tu dengan kahak lekat tepek situ. Maka hal ini, tengok ni, membuatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam jengkel. Mana rasa tak selesa sehingga berubah wajah yang mulia. Berubah muka Nabi, tengok. La haula wala quwwata illa billah. Lalu baginda berdiri dan membuang kahak itu dengan tangannya. Seraya Nabi kita bersabda, jika salah seorang di antara kamu semua mengerjakan salat, sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Tuhannya. Tuhannya berada di antara dia dengan kiblat. Maknanya Allah Ta'ala tengok kita munajat beradab dengan Allah Azza wa Jalla. Oleh itu, jangan meludah ke arah kiblat, namun hendaklah dia meludah ke kiri atau ke bawah kakinya. Waktu dulu zaman Nabi, masjid dia buat dengan pasir. Jadi kalau nak meludah boleh je kita meludah bawah kaki tu. Kemudian tutup dengan pasir balik. Kan? Atas kiri. Tapi waktu kapek masjid ni jangan ludah. Sudah. Bertepek kahak di atas kapek jangan. Mana Nabi kita sebut kanan atau kiri itu bila waktu ada pasir. Kalau contohnya kalau kita solat tepi sungai atas pasir, berkelok boleh kita buat. Boleh laksanakan ini. Habis sekarang macam nak buat? Kita gunalah sapu tangan ataupun tisu yang kita ada dalam poket ni. Gitu. Ludah bawah tu. Sipalah. Jangan duduk main tof atas kapek orang. Tepek dah. Jangan. Ini kita kena gunalah alat-alat yang kita ada. Mana kalau kita ni ada sesema, ada kahak, siap bawa dia kita punya sapu tangan siap-siap ataupun tisu untuk persiapan yang tersebut, kan? Baiklah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil hujung kainnya dan meludah situ serta melipatnya. Tengok Nabi kita ambil hujung kain dia ludah serta dia lipatnya seraya bersabda, ataulah dia melakukan seperti ini. Mana Nabi kita buat ajar, Nabi kita buat lakonan tu lipat. Simpellah dia tu. Allahu akbar. Hadis ini muttafaqun alaih. Perintah tengok ada nota di bawah ni. Perintah meludah, nota Imam Nawawi ni. Meludah ke kiri kanan maksudnya jika berada di luar masjid. Adapun jika dalam masjid tidak dibenarkan meludah kecuali pada kainnya sendiri.
Kalau kita ada kain, suka. Ada sapu tangan. Yang penting jangan udah atas kapek orang. Timbul lagi soalan, kalau kena sapu tangan kita tak dalam poket kan kotor ni, mana kotor mari dalam mulut kita ya. Sikit, bukannya ada apa pun, simpan itu. Wallahu alam. Kesimpulan daripada bab ini, beberapa peristiwa Nabi kita marah kerana apa? Kerana Allah, kerana orang telah melanggar, mencabuli undang-undang Allah ataupun etika penjagaan kebersihan masjid, maka Nabi kita marah. Jadi para jemaah sekalian, kita kena marah apabila berlakunya pelanggaran syariat, mesti kita kena marah. Tapi kalau orang nak buat marah dengan kita je, peribadi kita nak marah, tak nak marah pun sudah. Kita balik kepada ayat tadi. Siapa dia boleh tahan marah, boleh sabar, boleh maaf, itu lebih baik. Alhamdulillah. Tamatlah kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam bab 78, bab peringatan kepada para pemimpin supaya buat baik kepada rakyat. Dan rakyat pulaknya macam mana? Kelebihan pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, pemimpin yang baik dengan rakyat. InsyaAllah dalam siri yang akan datang kita masuk dalam isu politik pentadbiran. Jangan kata, main politik pula. Sepolitik tu ada dalam kitab. Yang politik kotor bebuk jawatan tu cerita tak, itu tak boleh masuk dalam masjid. Politik pentadbiran, ketelusan, kejujuran memang kena kuliah dalam masjid. Tu orang kata tak boleh cakap politik dalam masjid. Tu politik maki orang. Politik buat tuduhan jahat kepada orang, itu tak boleh dalam masjid. Ini politik nak suruh orang jadi baik. Pemimpin adil dan telus memang kena cakap dalam masjid, kena cakap di atas khutbah, di atas mimbar masjid. Naam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.